memang tak berani langsung untuk toleh kiri ataupun kanan ataupun mendongak ke atas. Sebab kata dia pada masa tu memang dia dengar suara tu macam dekat sangat dengan dia. Macam seolah-olah suara tu datang daripada atas tau. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga jangan lupa untuk follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang berlaku kepada seorang wanita selepas dia bersalin anak kedua dekat satu ward ni di sebuah hospital lama. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya Pika baca kisah ni dekat Mstar dan juga dekat Mingguan Wanita. Dan selepas Pika baca kisah ni kan, semalam Pika tak boleh nak tidur dengan lena sangat tau. Sebab Pika macam terbangun, lepas tu terbayang dengan benda yang berlaku dekat wanita ni. Jadi that's why Pika rasa macam kisah ni sebenarnya menarik untuk dikongsikan dekat korang semua kan. Korang kan suka kisah-kisah seram ni, betul tak? Jadi dalam kejadian ni sebenarnya berlaku dekat seorang wanita yang mana nama dia adalah Mayang Sari. Dan kisah ni sebenarnya berlaku kepada dia selepas dia bersalin anak kedua sekitar tahun 2006. Namun disebabkan oleh kisah ni terlampau seram, jadi sampai sekarang kisah ni memang masih lagi fresh pada ingatan si Mayang Sari ni. Untuk pengetahuan korang, Mayang Sari ni dia merupakan seorang wanita yang mana dia punya hijab tu senang terbuka. Maksud senang terbuka ni mungkin bagi Pika lah kan. Mungkin dia ni jenis yang mudah lah untuk nampak makhluk halus ataupun mungkin mendengar ke. Macam tu lah lebih kurang kan. Dan ada satu hari ni dia nak bersalin. Jadi pada masa tu tahun 2006, dia pun pergilah dekat satu hospital ni. Kata dia hospital tu dah pun jadi hospital lama lah. Dan sekarang ni hospital tu dah pun ditukar kepada satu tempat yang baru. Cuma dekat dalam cerita tu, dia tak bagi tahulah kisah ni sebenarnya berlaku dekat hospital yang mana. Cuma dia kata ni hospital yang lama. Ada satu hari ni, dia mengandung anak kedua. Lepas tu dia nak bersalin dah dekat hospital ni kan. Jadi bila dah nak bersalin ni, bila dia pergi dekat hospital tu, alhamdulillah lah. Selepas waktu asar macam tu, dalam lewat petang tu, alhamdulillah dia telah pun selamat melahirkan seorang baby girl. Jadi kebiasaannya untuk pengetahuan korang juga, selepas seorang wanita tu bersalin, mereka bukanlah kata lepas bersalin tu terus doktor bagi balik dengan baby semua. Bukan macam tu. Memang biasanya at least kena tidurlah 1 ataupun 2 malam macam tu, sampailah doktor ni memang betul-betul pasti yang si ibu dengan si anak ni selamat ataupun sihat untuk discharge daripada hospital tu. Selepas dia ni dah pun selamat bersalin tadi kan, dia ni pun ditempatkan dekat satu ward biasa tau. Tetapi memandangkan pada masa tu ward tu agak penuh, so nak tak nak dia dengan baby ni terpaksa duduk dekat ward yang hujung-hujung. Kata dia ward tu hujung, sampaikan macam 2-3 langkah macam tu je untuk dia sampai ke laluan keluar. Kalau let's say ada berlaku kecemasan ke, kebakaran ke, memang dekat lah. Maksudnya korang boleh imagine lah kan, dekat dalam satu ward ni, kalau hujung sangat ward tu, sampaikan dia punya katil tu memang dekat-dekat je dengan pintu kecemasan ni. Selepas dia pun selamat bersalin semua tu, dia perasan lah walaupun dia duduk dekat ward paling hujung, yang pada mulanya ward tu penuh, namun lama kelamaan dia perasan yang seorang demi seorang pesakit yang ada dekat dalam ward tu dibenarkan untuk pulang. Dan akhirnya tinggallah dia dengan lagi seorang wanita ni yang tengah tunggu masa untuk bersalin, untuk dikejarkan ke labor room macam tu lah. Jadi disebabkan oleh kepenatan dan sebagainya, baru lepas bersalin semua kan, dia tengok baby dia pun alhamdulillah, tak meragam, tak menangis, tidur lena je baby tu kan. So masa ni Mayang Sari ni dia pun cubalah untuk melelapkan mata. Selepas tu dia ni tersedar, tak jadi nak tidur, disebabkan oleh dia dengar lagi seorang wanita, ingat tak Epika cakap lagi seorang yang nak tunggu masa bersalin tu menjerit. Sebab apa? Sebab masa tu air ketuban wanita tu tadi dah pun pecah.
Selepas tu bila dah air ketuban perempuan tu tadi pecah, jadi dia pun teruslah dikejarkan ke labor room lah kan. Dan masa ni jugalah Mayang Sari ni tadi mulanya dia nak tidur, tak jadi terkejut sebab dengar perempuan tu menjerit. Dan pada masa yang sama juga dia perasan yang tuala wanita yang dia pakai ni dah pun penuh. Masa ni kan, biasalah kalau perempuan baru pas bersalin ni memang darah nifas dia tu memang banyak lah. Jadi kena kerap sikit lah untuk tukar tuala wanita tu. So masa tu kan perempuan tu nak bersalin. Jadi jururawat yang ada pada masa tu pun tak berapa nak ramai sangat. Dengan diorang duk kalut nak tolong perempuan tu tolak ke labor room apa ni semua. Jadi Mayang Sari ni pun decide untuk pergi sendiri ke toilet sendirian tanpa memanggil nurse untuk bantu dia. Jadi dia pun menggagahkan diri pergilah ke toilet tu seorang-seorang. Lagipun baby dia kan tengah tidur kan. Masa ni jam menunjukkan dalam pukul 10.30 11 malam macam tu. Dah agak lewat malam jugalah kan. Lepas tu masa dia pergi tu dia ada juga tau. Masa dia pergi ke toilet tu Mayang Sari ni dia ada juga rasa perasaan takut semua tu. Sebab dia kan jenis yang mudah terbuka hijab, tetapi disebabkan oleh memang dia terpaksa juga untuk tukar tuala wanita pada masa tu, nak tak nak dia memang menggagahkan diri je lah untuk pergi ke sana. Lagi pula kata Mayang Sari ni memang tak ada masalah pun sebenarnya untuk dia pergi ke toilet tu sendirian. Lagipun kan dia duduk dekat ward, dekat dalam kawasan yang paling hujung kan, yang macam Pika bagi tahu tadi. Dan kebetulan pula katil dia tu dalam beberapa langkah je untuk pergi ke toilet dekat hujung tu. Sebenarnya ada beberapa sebab lah dekat sini kenapa dia terpaksa menggagahkan diri untuk pergi tukar tuala wanita tu. Satu sebab nurse yang ada pun tengah kalut kan. Yang kedua pula toilet tak berapa jauh pun daripada tempat katil dia tu. Dan yang ketiga pula memang dah penuh sangat dah dia punya tuala wanita tu. Dan keempat, banyak pula reason kan. Yang keempat sebab waktu melawat dah pun tamat. Jadi nak mengharapkan suami dia untuk datang semua memang mustahil lah. Lagipun suami dia sendiri pun ada banyak lagi benda yang nak kena buat. Sebab suami dia ni nak kena menguruskan ialah proses macam nak tanam uri, cuci uri semua kan. Lagi satu, suami dia ni juga bertanggungjawab untuk jaga anak dia yang sulung. Lepas tu anak dia yang sulung tu pula baru je berusia 2 tahun. So nak tak nak, si Mayang Sari ni kata it's okay lah dia boleh buat kerja tu sendiri. Masa bila dia dekat nak sampai je dekat toilet tu, masa ni dia mula rasakan satu perasaan yang tak sedap. Iaitu perasaan seram. Sebab dia ni kan macam Pika bagi tahu, dia ni jenis yang boleh terbuka hijab macam tu. So dia rasa macam dia mungkin didatangi oleh sesuatu pada masa tu. Dan sebaik sahaja dia melangkah masuk dekat dalam toilet tu, dia mula rasa meremang. Maksudnya masa tu dia bukanlah keseorangan. Jadi dia pun duduklah dekat satu kerusi khas ni yang biasanya digunakan oleh pesakit lah untuk mandi semua kan. Masa si Mayang Sari ni tengah duduk cuci tuala wanita dia tu kan, sekali dia dapat dengar satu suara perempuan lain yang tegur Mayang Sari ni. Perempuan tu cakap macam ni tau. Tengah tukar tuala wanita ke tu? Ataupun tengah cuci kain darah ke tu? Tak payahlah cuci, nanti akak tolong cucikan. Sambil perempuan tu ketawa. Jadi masa ni, bila dia dengar suara perempuan tu, dia yakinlah perempuan tu bukannya manusia. Sebab manusia mana yang nak darah orang lain? Betul tak? Jadi masa ni, si Mayang Sari ni pun menggagahkan diri untuk jirus air sebanyak mungkin dekat tuala wanita dia tu. Kalau boleh dia memang nak bersih habis-habis lah tuala wanita tu. Masa ni menurut si Mayang Sari ni juga, dia memang tak berani langsung untuk toleh kiri ataupun kanan ataupun mendongak ke atas. Sebab kata dia pada masa tu memang dia dengar suara tu macam dekat sangat dengan dia. Macam seolah-olah suara tu datang daripada atas tau. Jadi takutlah kan nak tengok kiri kanan ataupun atas. Sebab nanti kan kalau bayangkan dia ternampak benda tu tak terkejut kan. Sekadar dengar suara tu kira boleh tahan lagi lah dia punya seram tu. Walaupun sebenarnya Pika bila baca kisah ni macam meremang weh. Jadi kembali balik pada cerita tadi, masa dia tengah duk jirus tuala wanita tu yang dia tengah duk macam kalau boleh nak cepat-cepat bersihkan darah semua tu kan. Dia dengar lagi lah perempuan tu cakap, janganlah cuci, akak haus ni. Maksudnya memang benda tu merayu dekat Mayang Sari ni supaya jangan bersihkan darah tu. Sebab makhluk tu nak darah tu, nak makan darah tu. Nak hisap ke macam mana tak tahulah yang tu kan. Tapi memang makhluk tu dia nak darah Mayang Sari ni. Jadi dalam keadaan terlampau takut kan
Kan biasanya kalau dekat dalam toilet pesakit, toilet dekat hospital, kan dia ada satu tali kecemasan tu, yang mana kalau kita sebagai pesakit, kita akan tarik tali tu kalau macam ada kecemasan ke, terjatuh ke, ketakutan dan sebagainya. Memang kita akan tariklah tali tu untuk memastikan jururawat dekat luar ni tahu kita dalam kesusahan. So jururawat tu akan datanglah untuk tolong kita dengan segera. Macam itulah. Jadi si Mayang Sari ni sebabkan oleh dia terlampau takut, dia tariklah tali dekat dalam toilet tu kan. Tunggu jururawat ni datang. Jerawat pula. Tunggu jururawat tu datang. Pada masa ni disebabkan oleh dia ni dah mula pun menggigil kan. Dan bila dia tarik berkali-kali pun memang tak ada jururawat yang datang apa semua. Memang masa tu dia ketakutan sangat-sangat lah. Sampaikan dia cuba tahu untuk baca ataupun ingat beberapa ayat Al-Quran yang dia ingat semua ni. Tetapi malangnya mulut dia tu rasa macam kaku, macam terkunci disebabkan oleh dia ni terlampau takut. Tak lama kemudian selepas dia berkali-kali dia tarik tali tu, akhirnya dia rasa lega. Sebab selepas daripada tu dia dapat dengar bunyi macam tapak kasut dekat luar bilik air dia tu. Bunyi macam tapak kasut nurse ni kan datang untuk tolong dia. Masa tu dia dengarlah suara nurse tu dekat luar. Jadi dia pun buka lah, memberanikan diri untuk buka pintu bilik air tu kan. Dan bila dia buka pintu bilik air ni, nurse yang datang tu tadi membebel lah dekat si Mayang Sari ni. Dia cakap lah dekat Mayang Sari, kenapa tak panggil akak tadi? Sebab bayangkan kalau awak ni jatuh, tak ke naya kan? Tak pun, bayangkan kalau awak ni jatuh dekat dalam toilet ni sorang-sorang. Tak kesusah kan jururawat ni semua. Macam tu lah lebih kurang jururawat ni tadi membebel dekat si Mayang Sari ni. Jadi masa ni Mayang Sari ni kan dalam keadaan ketakutan. Walaupun dia dengar jururawat tu tadi membebel ke apa dekat dia, dia hanya mendiamkan diri. Selepas tu dia ni pun dipapahlah oleh jururawat ni tadi pergi ke katil dia. Masa tu dia cakaplah dekat jururawat ni, akak, tuala wanita saya tadi tu belum lagi betul-betul bersih tau. Boleh tak akak tolong buangkan? Sebab saya letak dekat lantai tadi. Lepas tu jururawat tu tadi pun cakaplah dekat Mayang Sari ni, tak apa, nanti akak akan tolong buangkan. Lepas tu jururawat ni pun masuk balik ke dalam toilet tu. Tetapi apa yang pelik ni bagi Mayang Sari ni, selepas jururawat tu tadi masuk dekat dalam toilet, jururawat tersebut tak keluar-keluar tau daripada toilet tu. Walaupun masa tu dah pun lebih kurang 30 minit dia duduk dekat dalam toilet tu. So Mayang Sari ni dia rasa pelik lah, kenapa lama sangat jururawat tu tadi yang kononnya nak tolong buang pad dia tu kan, nak tolong buang tuala wanita tu duduk dalam toilet. Apa ke benda jururawat tu buat dekat dalam toilet? Jadi masa ni Mayang Sari ni mungkinlah dia fikir takut jururawat tu dan nampak benda sama yang dia dengar ke, kena usik ke, sampai pengsan, tak tahulah kan, wallahualam. Jadi masa ni Mayang Sari ni pun bertindak dengan dia panggil lagi seorang jururawat untuk pergi tengok lah, untuk pergi cek apa berlaku dekat jururawat yang dah 30 minit dekat dalam toilet tu. Lepas tu jururawat yang baru dipanggil oleh Mayang Sari ni pun pergilah cek dekat dalam toilet kan. Dan selepas beberapa minit, jururawat tersebut pun keluar. Tapi keluar dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan laju macam tu, meninggalkan si Mayang Sari ni dan pergi dekat pesakit yang baru sahaja bersalin. Tak lama selepas tu, jururawat yang kedua yang mana datang tolong Mayang Sari tadi kan untuk cek jururawat yang pertama tu, dia datang dengan lagi seorang jururawat. Maksudnya dengan jururawat yang ketiga lah datang. Lepas tu diorang pun bersembang lah kan. Diorang cakap, okey kita kena tolak semua katil-katil pesakit dekat hujung ni ke bahagian hadapan ataupun ke ward kelas kedua. Sebelum mereka semua ni akan kena discharge esok. Dan ada satu ayat ni yang membuatkan Mayang Sari ni terkejut tau bila dia dengar conversation di antara dua orang jururawat tu tadi. Iaitu salah seorang tu cakap, saya dah bagi tahu kan, pesakit yang kena bermalam dekat hospital ni janganlah letak dekat ward hujung tu. Sekarang kan benda tu dah datang, sukalah dia, dah lama benda tu tak datang, sekarang malam ni datang pula orang tu. Dia tu dia tak tahu, dia refer dia tu kepada makhluk apa. Masa ni agak muskil jugalah kan kita kalau dengar dia siapa datang, suka sangatlah benda tu datang apa semua. So dekat sini Mayang Sari tu dia macam tertanya jugalah siapa dia yang dimaksudkan oleh dua jururawat ni tadi. Adakah maksud dua orang ni adalah makhluk halus tu yang datang mengganggu semua? Mungkinlah kan, tapi pada masa yang sama juga Mayang Sari ni kata dia tak kisahlah entahlah apa yang jadi, sebab apa yang penting adalah keselamatan dia dengan baby yang baru lahir tu. Yang mana bagi Pika lah kan, bila baca kisah ni sebenarnya
Pika rasakan yang jururawat pertama yang datang kononnya nak tolong cuci dengan buang tuala wanita tu, yang duduk dekat dalam toilet 30 minit tak keluar-keluar tu kan. Bagi Pika lah sebenarnya jururawat tu hanyalah jelmaan tau. Bukan jururawat betul pun. Tetapi jelmaan makhluk yang sama minta darah dengan Mayang Sari tu. Kan dia duk minta tuala wanita daripada Mayang Sari tapi Mayang Sari tak bagi kan. So mungkin dia ni menyamar jadi jururawat supaya bolehlah dia ambil saki-baki darah yang masih melekat dekat tuala wanita Mayang Sari tu. That's why lah benda tu tak keluar-keluar. Sebab benda tu sebenarnya bukan manusia pun, bukan jururawat pun. So macam mana pendapat korang dengan kisah kali ni? Pika, kisah ni seram satu sebab dia dapat dengar suara. Yang kedua sebab benda tu muncul dalam bentuk macam manusia. Tu yang seram sebenarnya. Contohnya macam kita nampak orang yang kita kenal ke ataupun someone kan, tapi sebenarnya bukan pun. Yang tu yang bagi Pika seram lah. Jemaah-jemaah macam tu sebenarnya seram. Tapi tak tahulah korang rasa macam mana kan. Tu yang Pika semalam rasa macam tak boleh nak lelap. Orang kata sebab baca kisah ni, wah macam seramnya lah kalau terbayang macam tu kan. Dah lah perempuan yang baru lepas bersalin ni kan, orang kata kotor. Bukanlah kotor apa, dia macam dia dah masih lagi berhadas besar kan. Dengan darah nifas semua, dengan baby semua. Memang agak sensitif lah. Memang makhluk-makhluk tu semua suka lah. Senang ceritanya. Tu yang orang yang baru lepas bersalin semua ni perlu dijaga dengan sangat-sangatlah rapi. So, apa pun pandangan korang tentang kisah kali ini, Pika nak sangat tahu dan bagilah komen korang di komen di bawah. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus laju-laju tekan butang subscribe di bawah, tekan butang share, tekan butang like dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali lepas ni Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So, apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye!